Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Sedikitlah pengalaman saya tuan-tuan, saya pergi baru ni di Tahfiz Karantina. Karantina ni tuan-tuan boleh sihan, tuan-tuan tulis dulu Tahfiz Karantina. Dia ada satu sistem ataupun manhaj syllabus yang dibuat di Indonesia. Bagaimana sistem tu dia buat teknik hafalan Quran dalam tempoh 35 hari sahaja. Dan setiap tahun dia datang buat di hotel di Palma Shah Alam. Saya rasa ni dah kali yang ketiga kot dia buat. Saya pergi duduk di sana sebab saya bila 35 hari ni macam kita tak nak observe. Otak kita rasa macam pelik sangat ni. Tapi bila saya duduk di sana seminggu memang saya tengok lah. Dan karantina ni diiktiraf daripada dapat anugerah tokoh inovasi Quran peringkat kebangsaan. Ramai anak-anak Tok Guru, Syekh Somad anak dia dari situ, anak Buya Yahya dari situ, anak arwah almarhum Kiai Abdul Arifin Ilham ada di situ, anak Kiai Ajim ada di situ. Waktu saya pergi lah, saya tengok pemegang rekod yang paling pantas hafalan Quran adalah menantu Kiai Ajim. 14 hari habis 30 juzuk hafal. Rekod lah tu paling tinggi. Nama dia Maulana Helmi, Maulana Yusuf. Alim dia lah, tapi dia bukan Al-Hafiz. Dia alim baca kitab apa semua ni. Menantu Kiai Ajim lah. Kenal kan Kiai Ajim kan yang famous di Bandung, kerap datang Malaysia dalam program-program TV tu. Kiai AAGYM, Kiai Ajim. Menantu dia pegang rekod. Buya Yahya anak perempuan dia 24 hari habis. Dan teknik hafalan Quran dia bukan macam-macam hafal Quran lah, hafal sekali makna. Hafal sekali makna. Dan satu fakta yang menarik untuk makluman tuan-tuan, dalam Al-Quran, saya pun baru tahu, saya duduk dalam tahfiz lama pun saya tak tahu. Satu fakta, mereka buat ada masaf Quran mereka sendiri yang wajib kena hafal sekali dengan terjemahan. Surah Baqarah 200 ayat lebih tu, 2 juzuk lebih tu, mengandungi 80% daripada bahasa dalam Al-Quran. Maksudnya siapa yang menghafal surah Baqarah total up tu, dia dah hafal lebih kurang 80% Quran. Jadi teknik yang diguna ada 4 manhaj lah. InsyaAllah Darul Murtada tempat saya bulan minggu depan 5 dan 6 hari bulan. Siapa yang ada kelapangan nak datang boleh. Kami akan send MOU untuk kita jadi cawangan di Malaysia. Jadi untuk selepas ni, kalau kok-kok ni saya cerita ni bukan untuk apa, untuk kok-kok lah ayah-ayah ibu-ibu yang dah pencen, yang tak tahu nak buat apa dah. Tuan-tuan boleh pergi di sana untuk menghafal Quran. Dia ada tempoh sebulan, 2 minggu, seminggu dan 2 hari. Kalau pergi sebulan 30 juzuk. Kalau pergi 2 minggu 10 juzuk. Dia kata, "Ustaz, jangan Ustaz, saya makan semut dah 4 lori Ustaz weh." Tuan-tuan, saya pergi tu wallahi saya tengok depan mata orang yang umur 77 pun ada. Dia pergi 2 minggu dia hafal 10 juzuk. Saya tengok depan mata. Ada seorang tu buta, dia pakai dia tu dia panggil apa? Macam braille lah. Pegang tu. Saya tanya berapa hari dah, dia baru masuk 4 hari dapat berapa dah? Baru dah dapat sejuzuk setengah. Dia budaya, sebab dia satu budaya di situ Quran sahaja. Dia bangun pukul 3 pagi mula menghafal Quran, pukul 4.30 azan mayang subuh, habis main subuh pukul 5.30 sambung dengan Quran balik, pukul 7 sarapan pagi pun makan di tempat tu sebab dia tahu dah kalau bagi makan di kantin jalan sembang, sambil duduk makan sembang, habis makan kena sembang. Jadi tak mau masa. So masa daripada situ hanya semata-mata dengan Quran. Tuan-tuan, sebab tu saya tengok kenapa namanya karantina. Sebab karantina ni bermaksud quarantine. Dia putuskan hubungan kita dengan telefon kena ambil apa semua. Semata-mata hanya dengan Quran. Bila hidup sepenuhnya dengan Quran, sangat mudah Quran tu masuk. Saya yang saya otak tak apa nak sambung ni, bila duduk dengan budak-budak ni tuan, saya try 20 minit boleh ingat satu muka surat. Sebelum ni 20 minit satu muka surat ni payah kita ni pun. Bila duduk dengan budak-budak ni jadi mudah sebab suasana tu bawa untuk jadi kemudahan. Kok ayah-ayah ni pakat 5-6 orang, saya tak akan ambil apa-apa, saya tolong bantu untuk nak pergi sana. Sebab di sini kami baru nak mula pengambilan pelajar pun bulan 12 nanti. Jadi tuan-tuan yang mungkin cuti-cuti ni rasa ingat nak pergi bulan madu lah Ustaz dengan Pak Long hang ni. Tua dah 2 orang. Tapi nak pergi seminggu duduk di sana. Boleh. Seminggu dia ada seminggu 5 juzuk. Tapi tak payahlah expect 5 juzuk. Kita boleh juzuk pun besar rahmat dah kan. Kira. Nak pergi 2 hari pun boleh. Dia ada Sabtu, package Sabtu Ahad. Murah tak silap saya kalau Sabtu Ahad tu bayang. Dia dalam 100 je kot. Dia bagi tempat tinggal, dia bagi makan apa semua macam tu. Duduk 2 hari tu 1 juzuk. Tapi memang berlaku lah. Pelajar Malaysia ramai di sana. Jadi saya bercita-cita macam ni, saya nak jadikan Darul Murtada. Kami akan ada pelajar yang memang kita ambil
kita ada dia punya timeline lah. Kita set dia, saya tak tahu lah sebulan dia hafal. Sebab dia nak mutqin. Bila hafal satu, nak ingat. Ingat ni maksud apa? Nak minta dia buat syahadah. Sekali dia baca Quran ni, sekali baca je. Juzuk pertama sampai juzuk 30. Nak mutqin lah bagi dia boleh ingat. Sebab nak menghafal satu, nak bagi ingat solid dalam kepala otak pula. Nah, dia ada kaedah pula. Dia tu juga sistem yang dia dah buat. Saya tak mula try and error kan. Kita ambil sistem yang dah terbukti. Daripada ada hampir 30-40 ribu alumni dah habis Quran dengan teknik dia tu. Termasuk tu anak tok guru kita tadi, Syekh Somad sendiri recommend pi situ. Tu yang kita try pi kan. Bila pi memang puas hati lah tuan. Jadi kita tengok macam mana sistem tu betul. Jadi saya bercerita macam ni, bila ada pelajar tempat kami pelajar, tapi kita akan adakan juga untuk tempat transit. Contohnya orang Shah Alam nak mai dan Ramadan nak duduk seminggu. Jadi tapi kita kena ikut terma kita lah. Kita sediakan apa semua. 5 hari tu tak mau duduk kosong lah. At least kita target boleh 1 juzuk. Jadilah. Jadi cuti sebulan kita ambil seminggu pergi sana, seminggu pergi sana, mai balik, minggu pergi sana, mai balik. Kalau sebulan, setahun ada 12 bulan, pergi 12 kali dah dapat 12 juzuk. 3 tahun dah jadi. Maklum semua hafizah belakang ni nanti. Dan ni semua akan jadi hafiz belakang ni insya-Allah. Jadi lepas ni tak takut sangat dah kalau nak mai sembahyang subuh berjemaah pagi-pagi, pagi Jumaat dia tak takut sangat nak duduk sorban. Sebab sekarang ni dia takut sorban, kalau tu imam tak mai dia kena tolak. Masjid ni tak apalah imam banyak, kalau masjid lain, masjid surau lagi taubat lahum dia tak duduk kat depan sekali. Kalau hari Jumaat dia pakai selekeh-selekeh, tak pakai jubah elok-elok ni takut kena tolak. Sebab tak ingat surah sejadah. Tu je. Jadi insya-Allah sama-sama kita doakan, minta mohon doalah daripada semua. Dan saya kasih dari sudut sistem kita pakai yang karantina, dari sudut pemakanan saya bekas askar. Jadi waktu dalam askar saya terfikir satu benda. British dia jajah Malaysia. Sebelum dia keluar dia ajak cara pemakanan. Ini ada bekas-bekas tentera, bekas-bekas polis kan kita ada menu harian kan, diet harian kita. Kalau hari PT kita kena makan apa, hari Rabu kita berenang kena makan apa. Kalaulah pada aktiviti ada cara pemakanan, saya fikir sebentar takkan budak-budak mengajar Quran tak ada pemakanan yang betul untuk mereka. So saya jumpa dengan 2 orang. Yang pertama Profesor Dr. Nana, dia ni adalah pakar neuro dan pakar pemakanan, dia ada 2 PhD dan dia tu adalah Profesor Dr. Nana, tulis ya. Yang kedua saya jumpa Dr. Mahathir, bukan Dr. Mahathir Muhammad. Dr. Mahathir ni dia ada di KL, dia ada klinik diet. Dia doktor diet lah. Saya minta bantuan dia, boleh tak buatkan cara pemakanan yang sihat untuk budak-budak nak belajar. Tak abang lah nak mengapai, nak belajar. So Profesor Dr. Nana dia buat kat saya satu cara pemakanan. Kalau tuan-tuan nak saya boleh bagi cuma je. Dia buat cara pemakanan macam mana daripada pagi 7 pagi sampailah malam tu, apa cara pemakanan yang paling baik, yang menggunakan kismis, kurma apa semua tu kan. Kita pun tak pernah tahu kismis ada 2. Satu kismis yang baik untuk saraf, satu kismis yang baik untuk darah, satu kismis 3, satu kismis yang baik untuk otak. Kita main hentam je kan. Saya pun main hentam je. Oh betul, dia bila dia cerita tu, dia cerita warna hitam ada khasiat dia. Orang ni warna ada. Kurma sendiri ada cara nak makan. Kurma ada cara nak makan, macam mana nak dilarutkan dengan habatus sauda, macam mana nak rendam dalam air, berapa tempoh nak rendam dalam air. Kita main hentam ya. Telan dengan biji-biji tu. Baru dah. Itulah kata ilmu ni, ilmu tu walaupun saya mengaji ni Mesir pun kita tak tahu benda tu. Bila jumpa pada pakar dia bantu. Jadi kita buat sudut pemakanan macam mana. Dan di antara benda dia kata kesilapan kita budak-budak mengapai. Kenapa budak kita ni kadang slow sangat mengapai? Sebab kadang cara pemakanan tak betul. Dia kata ustaz, kalau budak-budak mengapai Quran jangan bagi makan nasi goreng pagi-pagi. Kita dah fikir tu aku belas setiap hari. Itulah budak-budak kita makan tu, kita duk kata dia benar. Bukan tuan, kita bagi dia makan benda yang salah. Bukan tak boleh makan langsung, tapi untuk bagi kita nak utilize otak dia tu. Dia ada cara kaedah dia.